السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب عظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مبدئ يا خالق يا فتاح يا عليم افتح علينا يا الله فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana hingga kini kita masih berada di dalam rahmat, kasih sayang, anugerah, kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat. Walaupun kadang-kadang kita diuji dengan berbagai-bagai bentuk ujian, ya, dengan COVID-nya, dengan banjirnya, ya. Kalau kat Puchong tempat saya tu habis sampai bumbung, tuan-tuan, ya. Tapi sekolah kami alhamdulillah di atas bukit. Jadi tak adalah air nak naik dekat bawah aja. Jadi orang kampung tumpang lah. Pakat datang tumpang kat sekolah. Ya, seminggu duduk kat sekolah. Syukurlah, ya, Allah beri rezeki dapat buat atas bukit tu. Ada hikmah lah. Tapi saya balik kampung. Saya tak ada masa banjir. Kami mesti balik Perak. Ya. Duduk kampung dapat berita. Walaupun kita dah ujian gitu, tuan-tuan, sebenarnya Allah nak beri kita kenikmatan yang tersembunyi di dalam ujian tersebut. Kerana setiap ujian itu merupakan kasih sayang daripada Allah. Bila Allah cinta, sayang kepada hamba-Nya, Allah uji. Ya, bila hamba itu reda, Allah berreda. Tapi bila hamba itu tak reda, Allah pun tidak reda. Ya. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti uji kamu. Allah gunakan nun taukid sakilah di situ, ya. وَلَنَبْلُوَنَّ, kami pasti balakan kamu. Bala itu bahasa Arab, bahasa kita uji. Ya, yang kita dah faham bala lain, ujian lain. Sama aja sebenarnya. Bala adalah ujiannya. Bala itu bahasa Arab. Wala nabluwanna, ya, kami pasti akan uji kamu. Bisyai'in, dengan sesuatu bentuk ujian.
minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat. Ya, dengan kelaparan, dengan ketakutan. Ya, selama ni kita tak dapat rasa bagaimana saudara-saudara kita diuji di Palestin, di Syria, ya. Berbagai bentuk ujian, ketakutan, kelaparan. Hari ni Allah dah hantar sikit tempat kita, bagi rasa bagaimana mereka rasa. Ya, duduk, datang banjir, datang Covid, ya, itu ujian. Minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta benda. Habis tuan-tuan. Ya. Tadi saya pergi masjid, kawan meninggal lagi ni. Ya, duduk sambang dengan kawan juga, dia ada hardware. Habis 150,000. Habis barang-barang hardware dia tak boleh pakai. Ya. Dekat dengan sekolah tu lah hardware dia. Ya. Di mana Allah ambil, itu semua milik Allah. Ya. Maka dia nak ambil balik apa salahnya? Hak dia. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah. Apa salahnya kalau dia nak ambil itu masuk dia? Inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kepadanya kita kembali. Maknanya dia boleh ambil balik hak dia. Ya, kita pinjam barang orang, pinjam kereta balik kampung. Ya, sampai masa tuan minta, tak kita nak bagi hak dia. Ya. Maka begitulah Allah bagi itu sebagai ujian saja. Nak tengok sejauh mana kita mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Dia nikmat ni kita tak dapat rasa. Ya, sehinggalah Allah ambil balik nikmat tu baru kita rasa nikmat tersebut. Kadang-kadang begitu. Ya, kadang-kadang nikmat itu kita tak dapat rasa ketika berada dalam nikmat. Sehinggalah Allah ambil balik nikmat tu baru kita rasa. Ya, betapa nikmatnya benda itu bila dah hilang pada kita. Baru kita rasa ya, nikmat yang kita kecapi selama itu adalah nikmat sebenarnya yang kita tak merasai ketika dia berada bersama kita. Ya. Jadi kita sebenarnya adalah nikmat. Ya, daripada kita lahir sampai kita meninggal dunia, selagi mana kita orang beriman, sebenarnya apa saja yang berlaku atas hamba itu adalah nikmat daripada Allah. Walaupun dalam bentuk bala sekalipun, ya, itu kerana kasih sayang Allah. Ya, yang kita dah sedia maklum, bala kan ada 3 bentuk. Ada bala li takrib, bala li ta'dib, bala li ta'zib. Ya. Bala itu datang dalam 3 bentuk. Li takrib, tak kira susun tu, ya, li takrib makna nak menghampirkan tu untuk bala yang kena pada orang saleh. Orang yang taat kepada Allah, para nabi, rasul, ya, para awliya, para orang yang salihin. Bila diuji itu untuk naikkan darajat mereka di sisi Allah Ta'ala. Ya. Bala yang sama, tempat yang sama, masa yang sama, terkena dekat mereka, nak naikkan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, bala dalam bentuk ta'dib, nak mengajar adab. Seperti mana ibu bapa nak ajar anak adab. Ya. Anak balik pergi, anak keluar rumah tak balik-balik sampai ke senja, sampai ke malam merempit. Ya. Kalau ibu bapa yang prihatin dengan anak, dia akan keluar cari. Itu tanda dia sayang dengan anak. Tapi kalau dibiar je lantak, kalau nak balik tak nak balik, itu tanda dia tak sayang dengan anak lah tu. Kalau dia sayang anak dia keluar cari, bawa tongkat, bawa rotan. Ya. Mana ni tak balik-balik ni, kap kena sebiji. Ya. Bagi satu rotan kat belakang tu. Adakah dia benci anak dia rotan tu? Tidak, dia sayang anak dia. Dia nak jaga, nak ajar anak tu adab supaya dia baik, supaya balik ke rumah. Ya. Maka begitu juga Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala kenakan satu-satu musibah, bala, ujian kepada orang yang beriman, kadang-kadang datang dalam bentuk ta'dib, kerana hamba dia itu dah jauh daripada dia. Dia beriman tetapi jauh daripada Allah. Kehidupan ni kadang-kadang tak serupa orang beriman pun. Nama aja. Ya, nama aja orang Islam. Ya. Dalam IC je ada nama orang Islam. Tapi kehidupan dia kita tengok lebih kurang je dengan orang yang bukan Islam, yazbillah. Tetapi keimanan tu mahal harganya oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia tu
Ya, kehidupan ni kita tengok bukan orang Islam tapi dalam hati tu ada iman, dia sangat berharga. Dia akan menarik kasih sayang Allah. Maka Allah hantar bala tadi nak tarik balik kepada dia. Jauh sangat, ya, lari daripada Allah. Pam sekali kena. Boleh berkumpullah ke masjid dia. Ya, selama ni tak pernah datang surau. Banjir aja penuh kat surau-surau. Nak tapi suang kampung jangan singgah. Ya, dia kat mana-mana macam tu tuan-tuan. Sekolah-sekolah agama, pondok-pondok tapi sini dia seperti rumah api kat tepi laut. Rumah api tepi laut kan, cahayanya menyuluh kepada jauh sana. Yang bawah ni gelap. Dia tak nampak. Untuk orang jauh datang daripada Sabah, daripada Melaka, daripada Kedah, mari duduk kat sini. Yang kat Selangor jangan-jangan datang. Ya, sebab dia tak nampak cahaya tu. Tapi bila kena bala tu apa kat kumpul dah. Ya. Jadikan tempat perlindungan. Makna Allah nak tarik dia. Selama ni kamu tak pernah singgah, malam ni kamu kena singgah kat Maktab Hafiz. Tidur kat situ. Makan kat situ. Ya, hari pertama tuan-tuan, ya Allah, kata kawan yang tak balik tu, tak ada makanan. Kebetulan sekolah kami cuti. Biasanya kat dapur tu banyaklah beras orang sponsor. Alhamdulillah kami setakat ni ada orang sponsor. Tu WhatsApp grouping punya WhatsApp tu daripada Brunei. Dia taja beras untuk Maktab Hafiz kami. Setiap bulan Faizah Penyururi tu hantar. Jadi cukuplah. Kebetulan cuti, tak adalah bukahannya. Yang ada mihon dia ada 3 kampik. Ya, 24 jam tuan-tuan, 80 orang kampung makan 3 kampik mihon. Kelaparan tuan-tuan. Tak ada orang hantar. Ya, hari kedua ketiga tu baru nak datang sikit. Tengok Allah uji. Ya, bawah tu kedai runcit Fahab yang tenggelam boleh. Dia duduk kat situ lapar. Pakai ambil tu orang sudu mihon untuk sikit dapat rasa jadilah. Ya, dia orang ceritalah dia tak dapat rasa, alhamdulillah lah duduk kat kampung. Ya. Nak ceritanya bala tu rahmat. Dulu kamu tak kenal Maktab Hafiz, hari ni kamu dah kenal. Dulu kamu tak pernah makan dan dulu langgan, hari ni pakai makan sedikit mihon. Itu kasih sayang Allah. Ya, nak bagi rasa kenikmatan. Selama ni yang kamu nak kecapi tu nikmat. Bila dah tak ada baru rasa dapat telur sebiji pun nikmat. Ni telur tak ada kan. Selama ni telur tak pandang. Ya, ikan masin tak pandang. Masa itulah baru nampak berharganya. Kalau ada nasi kosong tak apalah. Ya. Ada kicap pun jadilah, tak ada langsung. Baru dia nampak kicap tu berharga selama ni. Boleh faham kan? Itu makna li takdib. Bala datang membawa rahmat kepada orang beriman yang jauh pada Allah supaya dia dekat pada Allah. Ya. Maka beruntunglah mereka yang mengambil iktibar dengan membetulkan diri kembali kepada Allah di atas musibah yang datang. Tapi alangkah rugi dan alangkah celaka. Kalau kita nak kata celaka tu orang kafir, orang Islam tak ada celaka. Rugi amat besar lah bila dah kena musibah begini pun tidak mau mengambil pengajaran lagi, bahkan makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu bala yang kedua, li ta'dib. Bala yang ketiga, li ta'zib, untuk mengazab orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Ya. Kerana kalau kita duduk dalam keimanan, ketakwaan, dia takkan datang bala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau satu penduduk itu semua bakat beriman belaka dan bertakwa belaka, pasti kami buka keberkatan yang amat banyak daripada langit. Ya, la fatahna alaihim barakat. Barakat itu banyak keberkatan, kebaikan minas sama' daripada langit. Tapi yang turun air hujan, banjir. Sepatutnya barakat turun kan? Kalau kita beriman bertakwa, berkat turun. Barakat minas sama'i wal ard, daripada langit dan bumi keluar.
walakin kadzabu, tetapi penduduk itu semua mendustakan agama Allah. Ya, lari daripada agama, tak nak beramal, tak nak salat, tak nak tutup aurat, ya, dengan berzinanya, dengan araknya, dengan ribanya, ya, berluasa. Hati tidak ada pula orang nak tegah, nak cegah, nak tegur. Bala ni tak datang melainkan dua perkara yang besar berlaku baru turun. Pertama, apabila maksiat, dosa-dosa besar dilaku terang-terangan. Dosa-dosa besar ni, dosa ijma' ulama mengatakan dosa, ya, dosa yang ada hadnya, itu dosa besar lah. Seperti minum arak, main judi, berzina, riba, ya, durhaka ibu bapa, durhaka suami, ya. Kemudian tidak ada orang yang menegur. Di situ ada orang beriman, beramal soleh, tapi diri dia sendiri je. Pagi ke surau, malam ke surau, siang ke surau, balik tengok tak rasa nak tegur pun. Maka waktu itu Allah akan turunkan bala. Yang kedua, Allah tidak akan kabul doa dia bila dia berdoa. Dahsyat tuan-tuan, kalau bala dah turun dengan sebab kita tak tunaikan amal ma'ruf nahi munkar, dia bukan setakat bala tu je kena, doa kita pun Allah tak pandang. Kau minta apa pun Allah tak peduli dah. Wa yazbillah min zalik, itu yang kita takut sekali. Penat kita berdoa, Allah tak pandang. Dulu aku suruh kamu tegur, kamu cegah maksiat, tak ada pun, tak peduli. Hari ni aku tak peduli dengan kamu, ya? Jadi kalau beriman semua, bertakwa, la fatana alaihim barakatim minas sama, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, tetapi mereka dustakan agama Allah, maka kami iqab, akhad kami ambil, makna kami bahla, kami azabkan mereka bima kanu yaksibun, basababiah, dengan sebab tangan-tangan mereka, ya, yang mengerjakan kemungkaran tersebut. Yaksibun makna usaha, ya, makna bala takkan turun, melainkan usaha mereka sendiri yang menarik bala tersebut. Walaupun pada hari ini kita tengok macam bencana alam, ya, kadang-kadang orang yang tidak beriman ni, orang Islam sendiri, ya, dia tak pandang itu daripada Allah Ta'ala. Dia anggap hanya apa orang panggil apa, bencana alam saja, ya, fenomena alam, tak kena mengena dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan kata bala takkan turun kalau tempat itu penuh keberkatan, ya. Dan kalau nak turun juga, Allah keluarkan orang soleh dari tempat itu. Ambil orang soleh bukan lain, baru turun bala kat situ. Selagi orang soleh duduk situ yang cegah kemungkaran, Allah takkan turun bala dekat situ. Itu dia punya formula. Selagi ada orang soleh, bukan soleh saja, dia cegah mungkar, amal ma'ruf nahi munkar, Allah takkan turun bala ketika dia berada di situ. Kalau Allah nak turun, Allah keluarkan dia. Mungkin dia telah usaha sampai tak nak ikut juga, ya, maka Allah keluarkan dia, baru turun kembali kat situ. Tapi kalau dia duduk situ tak tegah, tak cegah, tak amal ma'ruf nahi munkar, dengan dia kali kena sabuk habis bila bala itu turun. Cuma di akhirat besok baru dia asingkan, ya. Di dunia ni sama-sama kena, di akhirat dia asingkan. Yang beriman dapat pahala bala tadi, Allah bayar, ganti rugi dia. Dulu kamu kat dunia, kamu kena bala ni, ni bayaran dia, kepada orang soleh. Yang orang kufur bertambah azab lagi di akhirat besok. Wa yazbillah min zalik, ya. Tapi kita memanjatkan kesyukuran kita di atas nikmat-nikmat tersebut, ya, yang Allah kurniakan kepada kita, tak putus-putus, ya. Satu detik pun, satu saat pun kita tak terputus daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, seterusnya kita sambung pengajian kita dalam pengajian tafsir. Seperti biasa kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan sebagai panduan. Jilid pertama muka surat 80. Kita sedang bicara tafsiran daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke 239. Tafsirul Ihsan jilid pertama muka surat 80 baris ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fa in khiftum farijalan aw rukbana. Maka jika takut kamu daripada seteru, daripada musuh, ya, yakni tiada boleh sembahyang dengan sempurna, dengan tetap seperti sembahyang yang normal ni, yang tetap kiblat. Farijalan, maka sembahyang oleh kamu rijalan. Rijalan ni jamak bagi rajil. Rajil makna orang yang berjalan, ya, rijalan ramai yang berjalan. Maknanya kalau kamu dalam ketakutan, kamu tidak boleh sama sekali tinggalkan salat. Salat tak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimana sekalipun. Tak boleh salat secara sempurna, secara normal. Maka kamu salat dalam keadaan rijalan, berjalan, ya. Seperti orang yang dikejar musuh dalam peperangan, ya. Dalam kitab fiqh sana ada bab salat tu syiddatul khauf. Boleh bincang kitab fiqhnya, ada 3 kaifiat, 4 kaifiat cara sembahyang syiddatul khauf. Tu tengoklah kitab fiqh lah, ya. Jadi dalam keadaan darurah begitu, dibenarkan kita untuk meninggalkan syarat-syarat sah salat yang ketika dalam keadaan tidak takut, ya. Antaranya kena menghadap kiblat, ya, tidak boleh bergerak lebih 3 kali. Tapi dalam keadaan syiddatul khauf boleh kita lari daripada arah kiblat, lari ke arah mana pun tak apa, untuk elak daripada musuh tadi, ya. Ketakutan berperang dengan musuh, atau dikejar binatang, ya, binatang buas, ataupun tsunami, ataupun banjir sebenarnya, ya. Tak ada masa kita nak solat secara sempurna. Banjir besar ni, waktu dah nak habis dah. Solat je lah atas perahu tu, ke mana arah pun tak apa, sambil duduk saja, ya. Jangan tinggal solat sama sekali. Itu dalam keadaan ketakutan. Rukbana, ataupun secara berkenderaan. Rukbanan jamak bagi rakib, ya. Rakib mana orang yang berkenderaan. Rukbanan ramai yang berkenderaan, ya, yang berjalan, salat cara berjalan. Yang tak ada kenderaan, yang ada kenderaan boleh nak lari ni, naik apa saja, naik motor, naik kereta, salat je lah, ya. Masa dah tak ada untuk salat yang sempurna. Kalau nak tunggu aman, tak ada tertinggal solat, waktu nak habis dah, solat saja dalam keadaan begitu, apa cara sekalipun, ya. Sambil berlari. Sejepun dulu kan orang tua-tua duk cerita, sambil masak nasi tu, nasi tu gantung dekat kayu, 2 orang pikul, seorang pegang jamung tu. Solat yang lari, yang solat sambil duk lari tu, tunduk, ya. Sembang orang tua-tua sama Jepun dulu lah, dia duk cerita, ya. Dibenarkan, ya. Dia Islam ni mudah, bukan nak kena, maksudnya kena paksa kena solat begitu juga dalam keadaan tak perlu begitu, ya. Yang penting kita solat, ya. Kerana perbuatan tu hanya orang apa, perbuatan tu sebagai apa? Panggil apa dalam ni? Allah, ada bahasa lupa pula saya, ya. Allah nak akan ketaatan kita tu, bukan perbuatan tu. Perbuatan tu hanya sebagai simbolik saja, ya, simbolik pada ketaatan. Ya, apa Allah suruh kita buat. Allah suruh sujud kita sujud. Allah suruh rukuk kita rukuk. Dalam keadaan darurat tak boleh nak rukuk, buatlah bacaan sekalipun, asalkan menunjukkan kita taat masih untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum tu ayat ni sedang bicara tentang perihal rumah tangga. Sudah ada 20 ayat lebih kurang. Bicara tentang rukun rumah tangga, ya. Cara nak kahwin, cara nak pilih isteri, ya. Kalau dah kahwin nak bertanggungjawab suami. Lepas tu kalau dah bercerai, apa pula yang perlu dilakukan oleh isteri, oleh suami. Kalau dapat anak, apa yang perlu dibuat kepada anak.
nak susu tak nak susu, berapa lama nak susu. Kalau isteri tak nak susu, macam mana pula boleh tahu apa orang. Semua ada berbicara dalam bab rumah tangga pada ayat-ayat yang lepas, lebih kurang 20 ayat. Kemudian tengah-tengah berbicara rumah tangga tu Allah selit bab solat ni. Ini isyarat kepada kita kehidupan kita, terutama dalam berumah tangga ni tak sunyi. Tak sunyi, tak boleh lari daripada bentuk ujian-ujian Allah Ta'ala yang merupakan fitnah. Fitnah itu percubaan lah. Yang kadang-kadang menyebabkan kita ni lalai daripada ingat kepada Allah, lalai daripada salat. Sebab tu Allah selit dekat situ. Tengah-tengah duk berbicara tentang rumah tangga, Allah selit tentang salat mulai pada itu. Hafizu ala salawati wa salatil wusta, daripada situ. Nak isyarat kepada kita dalam keadaan bagaimana sekalipun kamu kena kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Seperti mana dalam surah Al-Jumu'ah, ya, surah Al-Munafiqun. Ya, apa firman Allah Ta'ala? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kamu oleh harta benda kamu dan anak-anak kamu daripada ingat kepada Allah. Zikir itu makna salat. Daripada salat, daripada mendirikan salat. Wa may yaf'al zalik, sesiapa yang buat demikian, yakni sibuk dan melayan anak, isteri, harta benda sampai tak salat. Kadang-kadang salat di akhir waktu, ya, tak sempat nak salam dah masuk waktu lain. Fa ulaikumul khasirun, mereka inilah orang yang sangat rugi bila kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita kadang-kadang nampak macam untung, ya, lewat sikit salat tak apalah, dia ramai penama pelanggan ni, ya, buka kedai. Allah uji pula waktu tu kemuncak tu ramai pula datang penama pelanggan kita. Ya, nak solat kan takut lari pula. Sibuk-sibuk melayan sampai waktu nak habis tak sempat sembahyang. Dia nampak macam untung lah, ramai pelanggan. Rupanya Allah kata kamu rugi. Walaupun kamu nak dapat keuntungan yang banyak di dunia, tapi kamu mati besok kamu tahu rupanya solat itu lebih besar daripada dunia dan isi lagi. Ya? Jadi kamu rugi, kata Allah. Kalau harta kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu daripada solat, daripada ingat kepada Allah, kamu akan rugi. Bahkan rugi itu kadang-kadang bukan di akhirat, di dunia kita dapat rasa dah. Orang tak solat ni tuan-tuan, hati dia serabut. Ya, hatinya tak tenteram. Kadang-kadang kita nampak tulisannya nampak macam tenteram, rupanya kat dalam tu bergelora. Ya, hatinya takkan tenang, tidak ada sakinah. Ya. Sebab waktu yang paling tenang sekali ialah waktu sujud. Boleh dibukti oleh sains kan? Ketika sujud itulah waktu yang paling tenang sekali. Ya, sebab otak kita ada saraf itu, dia mengalir darah ketika sujud. Bahkan waktu itulah akal kita paling cerdik. 30% kali ganda cerdik orang yang sujud dengan orang tak sujud. Akal kita datang kecerdikan ketika sujud lebih daripada tak sujud. Ya, masa sujud tu akal kita cerdik. Sebab tu bila kita ada masalah, kita solat. Dengan solat itu Allah buka minda kita nak keluar pada masalah. Jadi cerdik. Ya, lepas salam aja, oh ini caranya nak selesai. Dia jadi cerdik, jumpa jalan. Boleh faham. Ya. Wasta'inu bis sabri was salah. Apa hikmah Allah meminta dengan salat? Kerana dalam salat itu Allah buka pintu-pintu ilmu, pintu ma'rifah dan pintu sakinah. Dengan tenang kita dapat cari punca keluar. Yang tak dapat punca sebab tak tenang, dia kelang kabut, jadi huru-hara, ya. Jadi kita solat tu tenang jiwa itu, insya-Allah keluar dari solat adalah jalan penyelesaian dia. Nampak tak? Ya. Jadi apa saja masalah di sini Allah kaitkan dengan keluarga, ya. Kalau dalam surah Al-Munafiqun kait dengan harta benda, maka apa sajalah
yang mendatangkan masalah kepada kita, boleh kita selesaikan dengan kita hampir kepada Allah, ingat kepada Allah, iaitu dengan salat. Ya. Maka orang-orang yang tidak menyelesaikan masalah dengan salat, bahkan mencari cara jalan lain, pasti dia akan jumpa jalan buntu, takkan jumpa penyelesaian dia. Kerana yang menyelesaikan masalah kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi petunjuk, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya. Allah beri jalan petunjuk. Allahus samad. Makna samad tu tempat tumpuan, tempat kita minta pertolongan, tempat minta tunjuk, ya. Maka takkan jumpa, kita cari lain daripada minta kepada Allah Ta'ala. Itu sebab hikmahnya Allah selit tengah-tengah berbicara tentang perihal rumah tangga ni, Allah selit perkara yang berkaitan dengan salat, isyarat kepada kita susah macam mana sekalipun, ya, menghadapi kehidupan berumah tangga ni, kamu ada jalan dia untuk selesai, iaitu dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sekali-sekali lari kepada Allah, akan menyebabkan bertambah rumit lagi masalah kamu. Ya. Maka jika takut kamu daripada seteru, jadi tidak boleh sembahyang dengan tetap ke arah kiblat, maka sembahyang oleh kamu dengan berjalan. Ya. Walaupun bergerak lebih daripada 3 kali pun tak apa. Itu darurah, ad-darurah tubihul mahdzurah. Ya. Kita berlari, kalau musim perang tu bawa pedang pun tak apa. Lawan, tengah duduk solat ni boleh lawan. Takik dulu, dundang tak tikam. Ya, darah tu dimaafkan. Ya. Habis mati, lari nyuruk balik pokok, rokok pula. Nanti musuh datang lawan lagi. Tengah duduk solat tu boleh lawan lagi. Ya. Itu zaman dulu, zaman sekarang tembak jelah. Ya. Akhir zaman nanti dah tak ada minyak-minyak ni tuan-tuan, ya. Kembali ke zaman dulu, berkuda, berpedang, ya. Elektrik dah tak ada, minyak dah tak ada, Allah angkat balik. Kembalilah kita ke zaman dulu, besok berperang pakai kuda balik, berperang pakai pedang balik. Masa tu kita dapatlah solat syiddatul khauf. Ya. Payah ke Tuhan nak ambil balik elektrik? Tak payah kan? Banjir baru nikmat, tapi seminggu tak ada elektrik. Tak ambil kan? Air pun tak ada, tuan-tuan. Allah uji. Dalam masa seminggu, elektrik tak ada, air tak ada. Tapi air dia lah, air banjir tu. Ya, air pipe tak ada. Habis nak minum apa? Hari pertama tu tak ada, hari kedua, ketiga tu dah ada orang hantar air mineral. Air mineral tu lah. Buat minum, buat apa, ambil uduk. Ambil uduk, bila ambil banjir tu, bilas-bilas lah dengan air tu. Ya. Elektrik tak ada, gelap gelita. Mana Allah boleh ambil balik. Ya. Yang kita duk bergantung dengan kelekapan, dengan material ni, ya, dia bergantung kepada Allah. Ikhtiar tak apa, usaha tak apa, tapi jangan letakkan bergantungan kita kepada ketinggian itu. Ya. Kerana Allah boleh ambil bila-bila masa. Tengok datang tsunami, ada dia orang boleh elak. Canggih macam mana alat pun takkan mungkin mampu lah nak lawan. Ha? Ada boleh lawan banjir, boleh lawan tsunami. Ya, tak boleh. Kalau Allah kehendaki, dia akan berlaku. Canggih macam mana pun. Ya, itu kuasa Allah. Cuma kita boleh berikhtiar, ya, setakat yang mampu untuk mengelak dan bersiap sedia, itu je lah. Ya, bukan nak hindarkan banjir, itu takkan mungkin boleh. Kalau Allah kata banjir lah. Cuma persiapan kita menghadapi banjir tu untuk apa, mengelak daripada kemungkinan yang tidak yang mudarat, ya, boleh berlaku. Kita buat apa persiapan itu saja. Ya, di samping itu kena berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
berhadap kiblat ataupun tiada, dan isyarat dengan rukuk dan sujud. Dalam syiddatul khauf ni kita solat, rukuk sujud tu dengan isyarat saja. Sebenarnya kita sembahyang atas kapal terbang itulah. Ya. Rukuk kalau boleh rukuk secara yang sempurna, rukuk secara sempurna. Kalau tak boleh, setakat mana boleh, dengan kepala je lah. Ya, betul orang sakit tu. Sambil duduk lari tu, tunduk sekejap, bangkit, nak sujud, tak boleh nak sujud dah, kejar dah, tunduk je lah, isyarat sebagai rukuk, sambil lari. Isyarat sujud. Faham tak? Dia tengah duduk kejar dia mendatang, kita nak sujud, ditekam dia lah. Sambil lari, tundukkan kepala sebagai rukuk. Tidak. Lepas tu sujud, tunduk sekejap, bangkit balik, lari lagi. Tak perlulah turun sujud tu, tengah duduk lari. Boleh faham? Ya, atas kereta pun begitu. Rukuk, tunduk je. Kalau sujud tu rendahkan lebih sikit daripada rukuk tu, ya. Fa idza amintum, maka apabila aman kamu daripada ketakutan, dah selesai ya peperangan, dah selesai banjir, dah apa, boleh sembahyang seperti sedia kala, fazkurullah, maka ingatlah kepada Allah. Fazkurun dengan makna salat, ya, sallu, ai sallu, sembahyanglah oleh kamu Allah akan Allah Taala, ya, kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka hendaklah kamu ingat akan Allah Ta'ala dengan sembahyang kamu seperti barang yang telah diajar akan kamu oleh Allah Ta'ala, akan barang yang tidak kamu ketahui daripada segala fardu dan sunat dan segala hak-haknya, hak salat. Jadi bila dah aman balik, boleh solat secara sempurna seperti sedia kala, maka solatlah kembali seperti sedia kala, arah kiblat, rukuk, sujud dengan syarat-syarat sah dia. Ya. Habis masalah salat, Allah masuk kembali pada ayat membicarakan tentang perihal berhubung dengan kekeluargaan. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Walladzina yatawaffawna, dan segala mereka yang mati mereka itu. Yatawaffawna itu fi'il majhul, yang diwafatkan akan mereka. Ya, dan segala mereka yang diwafat, yang dimatikan. Apa beza mati dengan wafat? Apa beza mati dengan wafat? Bukan wafat Rasulullah tu bahasa kita, ni wafat dalam bahasa Quran. Kita mati untuk orang biasa, wafat untuk Rasul. Itu betul lah, itu dari segi adab kita. Ni bahasa Quran. Apa beza mati dengan wafat? Mata dengan wafat. Mata tu makna berpisah roh dengan jasad. Wafat maknanya telah selesai ketentuan ajal oleh Allah Ta'ala. Allah ada letak harta ke mana, zakat tu habis, selesai, tu wafat nama dia. Bila wafat, sampai tempoh wafat, berlakulah mati, berpisah roh daripada jasad. Wafat lain, mati lain. Ya. Wafat tu makna selesai. Selesai ketetapan yang Allah dah tetapkan berapa lama umur kita. Ajal dia. Ya. Selesai ajal, boleh panggil wafat. Lepas tu keluar roh pada jasad, berpisah, mati. Di sini Allah gunakan fi'il mudhari' bina majhul, yatawaffawna, dimatikan akan mereka. Ya, segala orang yang ada suami, yatawaffawna, yang dimatikan akan mereka itu allazina, suami-suami. Nak syarat kepada kita, mati itu sebenarnya daripada Allah Ta'ala.
Bukan COVID yang mematikan kita, bukan banjir yang mematikan kita, bukan kelaparan yang mematikan kita. Yang mematikan kita adalah Allah. Itu Allah gunakan yutawaffawna, ya, dimatikan akan dia oleh Allah. Ya. Kalau zaman dulu kan ada satu nasyid tu, apa? Pelita maksudnya. Hidup ini bagai lampu dinding, dia katakan, yang dinyalakan di malam hari. Betul? Bila habis minyak dia padam sendiri. Nasyid tu tak kena sebenarnya. Ya. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, saya tak pandai lagu-lagu. Dia kan pasti padam sendiri dah. Tak betul. Azan dulu.
Tak, kita nak umpamakan hidup seperti pelita tu tak kena. Tadi dia kata pelita tu bila habis minyak padam sendiri. Umur kita habis nyawa, adakah mati sendiri? Tak. Allah yang matikan kita. Pelita tu hakikatnya bukan dia padam sendiri, Allah yang padamkan. Kita baik-baik etikad dia. Pelita tu padam adakah dengan ada sebab tak boleh sebab habis minyak. Tapi bukan habis minyak tu mematikan pelita tu. Ya, yang memati pelita itu adalah Allah Ta'ala. Allah yang memadamkan api itu. Serupa juga kita baca air. Air tak manis, cedok gula satu sudu boleh nyawan. Oh, manis. Siapa yang memaniskan air? Gula. Syirik. Gula tak boleh memaniskan air. Yang memaniskan air itu adalah Allah. Allah cipta manis letak dalam air itu. Bukan gula tu yang memaniskan air itu. Manis tadi dah tak ada dah. Sifat tu dah tak ada. Sifat tak boleh berdiri sendiri. Dia berdiri pada zat-zat, gula dah hancur. Sifat manis tu dah tak ada. Habis manis tu Allah cipta manis baru, maniskan air. Tu i'tikad tauhid kita. Boleh faham? Baik ya i'tikad kita. Jangan kata air gula tu maniskan air pula. Yang memaniskan air tu ialah Allah, bukan gula. Faham? Ya? Gula tu asbab saja. Asbab, musabab. Dia tak boleh beri bekas pun pada memaniskan air. Ya? Begitu juga kehidupan kita. Covid tak boleh mematikan. Dia cuma asbab. Tak boleh bekas pun. Tak ada Covid pun mati juga. Ada orang kena Covid tak mati pun. Kalau Covid tu matikan, mati belaka lah yang kena Covid tu. Ada? Ha? Kalau Covid tu boleh mematikan, semua yang kena Covid mati belaka. Betul? Sebab Covid tak boleh mematikan lah. Yang tak mati tu yang kena tu. Yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu usuluddin tauhid kita. I'tiqad kita kena pegang baik-baik. Ya. Ini takut pada Covid. Ya. Sampai tak datang masjid pada. Takut terlampau dengan Covid tu. Ya, takut terlampau tak takut tu bolehlah untuk waspada, tapi jangan terlampau takut. Seolah-olah benda tu bekas. Ya, takut lari akidah kita. Faham? Ya, kita takut kepada Allah, selesai masalah. Kita takut dengan anjing, pergi jumpa tuan dia, selesai. Tuan dia halak anjing, selesai. Ya. Boleh faham? Jadi kehidupan kita Allah gunakan fi'il mudhari' majhul tu, walladzina yatawaffawna minkum, dan orang-orang yang dimatikan. Ya, apa? Dan segala mereka yang mati. Ini dia terjemah maklum. Ya. Kalau nak ikut asalnya tu majhul. Ya, segala mereka yang dimatikan. Ya, minkum daripada kamu, yang disami-sami. Mana Allah yang matikan, ya. Wa yadharuna azwaja, dan meninggal oleh mereka itu azwaja, akan istri. Wasiyatan li azwajihim, wasiat bagi segala isteri mereka itu. Mata'an ilal haul, akan barang yang bersedap-sedap daripada nafkah dan kiswah hingga cukup setahun. Ihdat daripada mati suami. Ghaira ikhraj, hal keadaan tiada keluar daripada rumah mereka itu. Ini hukum wasiat ya. Allah nak ceritakan suami dekat nak mati tu, ketika nazak ni, sebelum turun ayat miras, sebelum turun ayat yang berkaitan dengan harta pusaka, ayat miras orang panggil, ayat faraid, maka suami ni wajib wasiat kepada isteri zaman dulu sebelum turun ayat miras. Sahabat-sahabat ni dekat nak mati, dia kena wasiat dekat isteri dia. Ya, dia wasiat apa?
mata'an ilal haul, ya, dia wasiat kepada isteri dia, yakni jangan keluar daripada rumah selama setahun, dan dia bagi mut'ah sebagai belanja ganti rugi, tak keluar, ya, itu zaman dulu. Jadi dekat nak mati, suami-suami yang nazak ni dekat nak mati ni, dia kena wasiat kepada isteri dan juga kepada waris-waris dia lah, supaya isteri dia ni jangan keluar daripada rumah, ya. Edah lah, kalau edah yang sebelum ni 4 bulan 10 hari kan, edah daripada Allah Ta'ala 4 bulan 10 hari. Dan Allah benarkan pula suami untuk wasiat kepada isteri dia lebih pada 4 bulan 10 hari, iaitu sampai setahun. Kemudian dengan sebab dia wasiat isteri dia jangan keluar pada rumah setahun, dia kena ganti rugilah, dia nak makan apa, itu mata'an. Dia kena sediakan mut'ah, belanja, ya, belanja sebagai sagu hati untuk isteri itu ilal haul, selama setahun, ya. Jadi bila dia meninggal, ghairu ikhraj, hal keadaan tiada keluar daripada rumah. Bila dia meninggal, maka isteri ni wajib ke duduk ke rumah tu setahun? Tak wajib, ya. Sebab sebelum ni perintah Allah 4 bulan 10 hari saja iddah dia. Jadi isteri ni harus saja menunaikan wasiat suami tadi, setahun duduk kat rumah jangan keluar, ataupun dia boleh keluar setelah sempurna iddahnya 4 bulan 10 hari. Maknanya dia boleh pilih. Isteri itu boleh pilih sama ada nak tunaikan wasiat suami duduk di rumah tu selama setahun, dan dia berhak mendapat mut'ah daripada harta peninggalan suami dia sebagai belanja selama setahun. Dan dia juga boleh tak nak ikut wasiat tadi, kerana dia nak ikut hukum iddah 4 bulan 10 hari itu. Dah selesai 4 bulan 10 hari, dia pun nak keluar, boleh. Allah tak benarkan, ya, waris suami ini menghalang isteri tadi keluar daripada rumah setelah selesai iddah 4 bulan 10 hari, ya. Tetapi bila suami isteri dah pilih untuk keluar daripada rumah setelah selesai 4 bulan 10 hari, dia tak berhak lagi mendapat mut'ah sampai setahun. Boleh faham? Jadi cuma boleh 4 bulan 10 hari itu dia dapatlah, ya. Tak faham, ya. Maknanya bila suami wasiat, aku mati besok, ya, abang wasiat kamu beriddah lah setahun. Maknanya jangan keluar daripada rumah ni setahun, ya. Kamu tu jangan lagi, kan keluar kan dia ambil dua orang. Tak adalah macam tu, ya. Duduk setahun, maka sebagai ganti rugi dia untuk belanja dia, suami, yakni waris suami lah, kena keluarkan daripada harta peninggalan suami tadi untuk belanja isteri selama setahun. Isteri tadi pula harus sahaja, bukan wajib, harus sahaja melaksanakan wasiat isteri yang suami untuk duduk di rumah selama setahun. Dan boleh juga dia memilih untuk keluar walaupun belum cukup setahun, apabila telah selesai iddahnya 4 bulan 10 hari. Kerana yang Allah fardukan 4 bulan 10 hari, ya, iddah tu berkabung, ya. Jadi bila selesai 4 bulan 10 hari, isteri boleh buat dua pilihan. Sama ada nak tunai wasiat suami untuk duduk di rumah selama setahun, dan dia berhak mendapat mut'ah selama setahun, ya. Waris-waris suami tadi wajib beri belanja isteri tadi selama setahun, dan tak boleh halau isteri tadi keluar daripada rumah. Dan kalau isteri itu memilih untuk keluar setelah genap 4 bulan 10 hari, waris tidak boleh menghalang dia keluar. Itu hak dia. Cuma bila dah keluar, ternapi dah hak dia untuk dapatkan mut'ah, belanja selepas 4 bulan 10 hari itu sampai ke setahun tu dia tak ada hak lagi dah. Boleh faham?
Dua pilihan. Harus saja bagi isteri. Tapi bila isteri dah pilih nak duduk setahun, waris tak boleh halau. Dia ada hak untuk duduk setahun tunaikan wasiat suami. Ya. Ini ayat ni di permulaan sebelum turun ayat miras, ayat pusaka. Bila dah turun ayat pusaka, tidak ada lagi wasiat setahun tu, kan dia dapat waris. Suami dapat, isteri dapat berapa? Bila suami meninggal mati, dua keadaan dia. Kalau ada anak, dapat berapa? Tak ada anak, dapat berapa? Tengok balik lah kan dalam bab faraid tu. 1/4 ke? Tak ada anak 1/8 ke? Tengok balik, tak ingat. Ya. Tak ada anak 1/4, ada anak suami 1/8, kalau tak silap lah, lupa dah. Ya. Jadi bila turun ayat miras tu, mansukh ayat ni mansukh, makna tak perlu lagi buat wasiat setahun. Ya. Fa in kharajna, maka jika keluar mereka itu daripada rumah dengan sendiri, fala junah alaikum, maka tiada mengapa atas kamu hai segala wali mayat, mimma fima fa'alna fi anfusihin, pada barang yang perbuat mereka itu isteri pada diri mereka itu, min ma'ruf, daripada kebaikan, daripada menghiasi diri dan tinggal ihdad. Ya. Maka putus nafkah daripada suami dengan keluar. Bila isteri memilih untuk keluar setelah cukup 4 bulan 9 hari, maka ahli waris ni tak boleh halang dia keluar dan tidak perlu risau. Ya, dia nak menghias ke apa, sebab dah habis dah 4 bulan 9 hari ihdad dia. Ya, jadi dia boleh nak berhias, nak keluar pada rumah. Kamu tidak perlu halang, jangan kamu bimbang dosa-dosa kamu tanggung, tak ada. Kamu tak tanggung dosa dia. Ya. Wahai ahli waris. Dan bila dia keluar, terputus dah belanja tadi, ya. Belanja selama setahun tadi. Wallahu azizun hakim, dan bermula Allah Taala itu Tuhan yang amat kekerasan. Aziz, keras. Ya. Atau juga diterjemah dengan makna sentiasa menang. Itu makna aziz. Nak apa pun pasti berlaku. Allah nak buat apa pun pasti terjadi. Itu makna aziz. Ya. Ini sebagai warning lah. Jangan duk halau isteri itu keluar. Kalau kamu halau, makna kamu dosa. Bila kamu dosa, tunggu pahala azab Allah. Itu makna aziz. Ya. Jadi bila ada perintah arahan satu, biasanya di hujung tu Allah letak warning. Ya, wallahu azizun hakim. Ingat, kalau kamu tak nak ikut, Allah tu aziz. Ya, kamu langgar perintah Allah, azab menanti kamu tu. Boleh faham? Ini sebagai warning kepada ahli waris. Ya, bila suami dah wasiat setahun, isteri nak duduk setahun, jangan kamu halau keluar. Walau suami dah meninggal, itu wasiat suami dia. Kalau kamu halau, maknanya kamu dah langgar perintah Allah, ingat azab Allah duduk tunggu kamu. Itu makna aziz. Ya, aziz, hakim, bijaksana. Lagi amat hakim pada perbuatannya, maka wasiat yang tersebut mansukh dengan ayat pusaka, dan beredah setahun itu mansukh dengan 4 bulan 10 hari seperti yang telah lalu itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya cakap ni tuan-tuan, insya-Allah kita sambung pada ayat seterusnya pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarrabin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم